وبركاته إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين الحدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 3. Mana dulu? Wahdaniah. Ya. Oh dah lepas lah. Muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat. Wajib ni bukan wajib syarak. Ini namanya wajib akal. Ya, wajib pada akal kita. Ini wajib pada akal kita mengakui akan wajibnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani, iaitu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang ada dan tetap pada zat Allah, yang tak terhingga banyaknya. Yang wajib kita tahu hanyalah 7. Kata setengah ulama' 8. Kata setengah ulama' 9. Apa yang 8 ya? Dia masuk sifat takwin. Yang kata 9-nya dia tambah lagi 1 sifat idrak. Maka jadi 9 semua sifat ma'ani yang dibahaskan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun yang masyhurahnya menurut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah, dia kata wajib kita tahu ada 7. Baik.
Jadi 7 ini dinamakan sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Ma'ani pada lugah artinya tujuan ataupun maksud. Boleh juga ma'ani dengan makna pengertian. Itu asal makna ma'ani terjemah dalam bahasa Melayu. Maksud sifat ma'ani dalam bicara ilmu tauhid yang sedang kita muzakarahkan ini, iaitu sifat yang berdiri di zat Allah. Sifat yang wujudiah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatillahi ta'ala. Itu cakap orang putihnya. Iaitu sifat yang ada, yang berdiri, yakni yang tetap pada zat Allah Ta'ala. Qadimun, lagi qadiman, lagi yang qadim. Baik. Jadi sifat ma'ani ni iaitu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang tetap ada di zat Allah, yang qadim. Disambung dalam kitab Arab, dia kata, lau kashifa annal hijaba la ra'ainaha. Kalaulah dibukakan hijab daripada kami, yang daripada Allah, nescaya dapat kamu melihat akannya. Nak cakap Melayu mudahnya, cakap Arab payah. Cakap Melayu, sifat ma'ani ialah sifat yang bangsa ada, ataupun sifat yang jenis ada, yang tetap adanya pada zat Allah Ta'ala, qadim, lagi azali. Di mana sifat ini, kalaulah Allah Ta'ala bukakan hijab, nescaya dapat kita lihat akan dia. Tapi tak dibukakan di dunia, dibukakan dalam negeri syurga, insya-Allah, bagi ahli syurga. Tuan-tuan perempuan ni semua ahli syurga, insya-Allah. Baik ya. Jadi sifat ma'ani ni dia tak sama macam sifat salbiah yang kita baca minggu lepas. Sifat salbiah tu sifat yang bangsa ternafi. Maknanya sifat yang tidak ada pada diri Allah. Sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada pada diri Allah. Salbiah tak ada, ma'ani ada. Jadi sifat salbiah tu nak menyatakan perkara yang tak layak bagi Allah. Tu maksud sifat salbiah. Ya, sifat salbiah ni itu sifat yang menyatakan perkara yang tak layak bagi Allah. Apa yang tak layaknya? Ya, tak layaknya apa dia? Ada permulaan. Maka salbiah menyatakan Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan bagi adanya. Ada pula. Kejap tak ada, kejap ada. Macam cik semua. Ya, lagi apa lagi yang tak ada? Yang tak layak bagi Allah, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni tidak, yang tak layak ni musnah, mati, binasa. Maka sifat salbiah tu menyatakan akan baqa Allah. Ini tu, Allah tidak musnah, Allah tidak binasa. Faham? Jadi tidak binasa ni ada tak?
ainnya tak ada, tapi boleh dipaham. Betul tak? Tidak ada mula. Tidak ada mula dia nampak. Tidak ada akhir nampak. Boleh faham tak? Boleh faham. Jadi ulama tauhid kata, ya, dinamakan sifat hal. Sifat salbiah ni dinamakan sifat hal. Hal ni apa dia? Hal ni ialah perkara yang dapat dipaham tapi tak nampak ainnya. Dinamakan juga sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Dinamakan juga sifat hal ini, iaitu sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Macam mana kata menengahi antara ada dan tiada? Ini sifat salbiah ni, ya. Yang dikatakan menengahi antara ada dan tiada tu ialah nak kata ada tak nampak, nak kata tiada dapat dipaham. Contohnya, Allah Ta'ala tak ada mula. Tak ada mula boleh tunjuk tak? Tapi faham tak? Faham. Tak ada akhir. Tak ada akhir boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Tapi boleh faham tak? Boleh faham. Dia menyatakan benda yang tak layak bagi Allah. Benda tu memang tak ada lah, tapi faham boleh. Itu kata sifat hal. Ya, tu namanya sifat salbiah. Ternapi perkara yang tak layak bagi Allah. Kata Pak Dain, salbiah dengan makna insilabun, ternapi. Salbiah penafian, insilabun ternafi. Kita nak menafi ke, kita tak mau menafi ke, kita tahu ke, tak tahu ke, tak mau ambil tahu ke, ya, Allah tetap ternafi sifat kekurangan. Bezanya, siapa yang tahu dan percaya namanya mukmin, tempatnya dalam syurga. Siapa yang tak tahu, dia tak mau ambil tahu, tak percaya pun, namanya kafirun, tempatnya dalam neraka kekal. Baik. Jadi itu makna kata sifat salbiyah. Salbiyah maknanya penafian. Kata pada yang tadi apa? Insilabun, maknanya ternafi perkara yang tak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ni dinamakan sifat yang bangsa adamiyah. Berbeza dengan sifat ma'ani, sifat yang bangsa wujudiyah. Salbiyah ni dinamakan sifat adamiyah. Adamiyah maknanya ketiadaan. Sifat yang bangsa ketiadaan, iaitu perkara yang tak layak bagi Allah. Ya. Ada berapa kita bilang kemarin? Sifat salbiyah ada 5, bukan? Yang pertama, Allah Ta'ala tidak ada mula, kidam. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak ada akhir, namanya baqa. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk, mukhalafatuhu lil hawadith. Yang keempat, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Tidak berhajat tu, tidak berhajat, nampak tak? Tak nampak, boleh faham tak? Boleh faham. Qiyamuhu binafsi. Yang keempat, Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang, nampak tak? Tak nampak. Boleh faham tak? Faham. Itu kata sifat hal. Sifat wahdah ni. Baik. Jadi salbiyah tadi kita kena faham beberapa perkara. Yang pertama, pengertian salbiyah, iaitu penafian, atau makna yang lebih dalam, insilabun, iaitu ternafi. Apa yang ternafi? Ternafi sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat ini dinamakan sifat hal, iaitu menyatakan keadaan Allah Ta'ala itu. Sifat ini dinamakan juga sifat yang adamiyah, iaitu sifat yang bangsa ketiadaan.
Walaupun sifat itu tiada, tapi boleh dipaham, maka dikatakan sifat ini sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Ada itu dengan makna boleh dipaham, tiada itu dengan makna tak dapat dilihat dengan mata. Maka sifat ni tak termasuk dalam lau kasyifa annal hijaba la ra'ainaha, seperti mana sifat ma'ani. Faham Habis. Sifat ma'ani ni pula, ni hari ni kita masuk sifat ma'ani ni, iaitu dinamakan sifat yang wujudiyah, bukan adamiyah, wujudiyah. Iaitu sifat yang bangsa ada pada diri Allah, qadim lagi azali. Lau kasyifa annal hijaba la ra'ainaha, kalaulah Allah Ta'ala bukakan hijab pada kita, nescaya kita dapat lihat akan dia. Tapi lihat bukan dengan mata kepala. Ya, kata Syekh Dud Al-Qatani dalam kitab Durrus Tsamin, dapat lihat Allah di akhirat itu lihat dengan seluruh tubuh, bukan lihat dengan mata kepala. Kalau ada dalam kitab menulis dapat lihat Allah dengan mata kepala, itu majaz sahaja, majaz akli, kata pinjaman saja. Pasal apa? Bahasa yang munasabah, nisbah hidup di dunia kita mandang dengan mata. Maka tu dia kata dapat lihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Tapi ayat sebenarnya bukan lihat dengan mata kepala, lihat dengan seluruh tubuh yang tidak ada kafiatnya, tak ada cara. Sebab Allah Ta'ala tu bukan ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau tengok dengan mata kepala, tentu yang depannya nampak, belakang tak nampak. Adakah Allah Ta'ala ada depan, belakang? Allah Ta'ala tu laisa kamitslihi syai', Allah tak menyerupai sesuatu. Termasuklah Allah Ta'ala tidak ada jihah, tidak ada division, tak ada bahagian, tak ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Yang dia ada kiri, kanan, atas, bawah semua ni, itu makhluk namanya. Ya, kita tak faham, ya, Allah tu mukhalafah. Penyebab antara kata ulama, di akhir zaman ada ulama menyembah Dajjal. Sekarang ni konspirasi Dajjal tu sudah menjadi-jadi dengan makin ramai orang-orang yang reti agama sudah berani mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengelirukan ummah. Tentera Dajjal ni banyak tuan-tuan, tentera Al-Mahdi tak banyak, 19,000 je. Apa nak heran? Heran sangat buat apa bukan? 12,000 lelaki, 7,000 perempuan, 19,000. Sama banyak dengan huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim, ada 19. Tuan-tuan wiridlah, wirid 19 dari huruf Bismillah itu. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan. Tadi ada orang WhatsApp saya, WhatsApp pun saya tak buang lagi. Dia kata, Ustaz, saya amalkan wirid 19 ni 3 bulan. Dulu saya tak lalu makan, saya tak boleh tidur, kaki saya sangat sakit. Alhamdulillah Ustaz, saya dah tak loya lagi, boleh makan, malam mudah tidur. Cuma kaki saya ni, tapi adalah kurang banyak katanya. Ni jemaah lama saya ni, nama dia Cikgu Fatimah Al-Perlis, tapi dia tak ikut fatwa Perlis. Baik ya, ada dekat Salat Tinggi. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa hikmahnya huruf 19 Fatihah dengan wirid 19 tu dibaca setiap kalinya 19 kali, wallahu a'lam. Ya. Dulu ni ada satu cerita orang putih, Space 1999. 19 COVID-19, 99 Speed 99. Speed mat. Lo ni dah ada dah semua. Yang orang putih cerita ya.
Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik cerita kita. Tadi itu untuk hilangkan mengantuk. Baik. Kita sambung. Apa maksud ma'ani tadi? Iaitu sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala, yang dengan sifat ini Allah Ta'ala memperbuat sesuatu. Sambung dia, sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani dalam istilah ilmu tauhid ini ialah sifat yang ada dan tetap di zat Allah Ta'ala, yang dengannya Allah Ta'ala memperbuat sesuatu. Itu hak Melayunya. Yang Arab saya kalau saya sebut pun tuan tak mau tulis. Tak apalah, sebut sudah hak Melayu. Kita faham Melayu, lain kali kita jumpa Arab ada whiteboard bila-bila. Tak apa, betul hak Melayu je. Ya. Sifat ma'ani ialah sifat yang ada dan tetap di zat Allah Ta'ala, yang dengannya Allah Ta'ala memperbuat sesuatu. Contoh kudrat. Sebab contoh kudrat, ya. Apa maksud kudrat? Kudrat ni kekuasaan. Ya, kudrat artinya kekuasaan. Kita ikut translate menurut bahasa isi masdarnya ialah kekuasaan. Dalam kitab-kitab Turas, tengah ulama menterjemahkan dengan kuasa. Dalam kitab Syekh Daud dia kata berkuasa. Dalam kitab yang lain-lain dia kata yang maha kuasa. Dalam kitab Fadail Baquratul Amani dia kata perkuasa. Jadi ada yang kata berkuasa, ada kata kuasa, yang maha berkuasa, ada yang kata perkuasa. Ya, ada pula yang berkata penguasa. Jadi agak berbeza pendapat ulama ni, ya. Jangan kita kata salah. Jangan kita kata salah. Beradab dengan ulama yang terdahulu. Nabi dah pesan, tanda-tanda nak kiamat, terbitnya orang-orang jahil mengiktirad, mengkomplain ulama-ulama terdahulu. Tu tanda nak kiamat. Kita sepatutnya amat berbangga, berbesar hati. Sebab apa? Siapalah kita kalau tiada ulama dahulu? Patutnya kita kena rasa gitu. Berbangga kita sebab kita keturunan ulama-ulama dulu. Kalau tak ada ulama dulu, hari ni barangkali kita duk jadi kapi tu, sembah Tok Pekong lagi. Alhamdulillah ada ulama Melayu. Yang antaranya Syekh Daud Al-Fatani, yang dikatakan ulama Melayu yang pertama mengarang kitab Jawi. Sebelum tu pun ada juga seperti Syekh Abdul Malik Tok Ku Paluh, Pulau Terengganu, anak murid kepada Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang mengarang kitab terjemahan Hikam Ata'illah, yang kita baca hari Senin tu. Dia lagi lama daripada Syekh Daud. Umurnya kalau dengan kita hari ni, zaman dia kepada kita lebih kurang 300 tahun lebih. 350 tahun lebih. Kalau Syekh Daud dengan kita ni lebih kurang 250 tahun lebih. Dua-dua ni ialah ulama yang mengembangkan tarekat Syattariyah. Ya, dua-dua adalah pengembang tarekat Syattariyah. Baik. Cuma dia Syekh Abdul Malik Tok Ku Paluh ni silsilahnya di Indonesia. Kalau Syekh Daud Al-Fatani silsilahnya di Timur Tengah. Itu beza dia. Kemudian turun sampailah kepada Pak Dael Syekh Ismail Al-Makki Al-Fatani Al-Makki Al-Mukarramah, ataupun Syekh Ismail pengembang Syattariyah.
sampailah kepada guru-guru kita semuanya, rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah. Baik, kita sambung kitab kita. Jadi bersalah-salahan pendapat ulama-ulama dulu pada menterjemahkan kitab kita, nama arti kudrat ni. Jangan kita kata salah. Kita kata apa? Itu bahasa yang amat sesuai pada zamannya bagi memudahkan faham muridnya pada zaman itu. Jadi kita jangan kata salah. Cuba kita tengok zaman Piramli. Kalau kita dengar bahasa dia macam orang Jakarta pun ada ya. Bila zaman Yusuf Aslam tak ada dah. Dia tak pakai a, dia pakai pula. Tu namanya apa? Perkembangan bahasa. Tu namanya perkembangan bahasa. Jadi kita kena terima ini adalah perkembangan bahasa. Kitab lama-lama, kitab turas mana ada koma titik pun tak ada kan. Satu habis ya, wallahu alam. Berapa muka surat? 100 muka surat. Tak ada koma, tak ada titik. Kena titik sendiri. Kau tak titik, kau kena titik. Jadi itu namanya ya, perkembangan bahasa, perkembangan ilmu penulisan. Jadi kita jangan kata salah, hormati dan kita memuliakan ulama yang terdahulu. Ini saya cerita ni bukan sebab apa. Adalah orang-orang moden hari ni dah lebih pandai pada ulama-ulama dulu, pandai mengkomplain kitab turas ni, bahasanya pun bagian-bagian, tulisan pun eja tak kena, buah makna pun tak betul. Masya Allah. Ini namanya orang tak mengenal budi. Ini namanya tenggang moden ni. Si tenggang dari gua hantu namanya. Ya, pandai-pandai nak komplain. Anggaplah mereka ni lebih mulia daripada mak ayah kita. Sebab apa? Mak ayah kita memelihara kita dari api neraka dunia. Sedangkan ulama-ulama itu memelihara kita dari api neraka akhirat. Ini kata seorang muhaddithin. Siapa nama dia? Al-Imam Abdullah Al-Mubarrak. Al-ulama afdalu min abaikum. Ulama itu lebih mulia, lebih patut diutamakan daripada bapa-bapa kamu. Fayaqulu man zalika ya syaikhi. Bertanya muridnya, kenapa demikian wahai guru kami? Faqala Abdullah Al-Mubarak, al-ulama abaukum yahfazunakum min narid dunya wal ulama yahfazunakum min naril akhirah. Ibu bapa kamu, bapa-bapa kamu menjaga kamu dari azab neraka dunia. Kamu tak makan, dia bagi makan. Kamu tak ada baju, dia belikan baju. Kamu tak ada pelajaran, dia hantarnya kamu sekolah. Tu dia jaga kamu pada neraka dunia agar kamu tidak mendapat susah musibah dunia. Wala ulama ni pula memelihara kamu dari api neraka akhirat, iaitu diberikan hidayah kepada kamu, ditunjukkan kamu jalan-jalan agama, akhirnya kamu diberi hidayah oleh Allah. Ulama tak dia bagi hidayah Nabi pun tak boleh bagi hidayah. Yang bagi hidayah ialah Allah. Nabi, ulama ni dia cuma menyampaikan sahaja. Nabi kata wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanyalah pemberitahu, Allah jugalah yang memberi hidayah. Jadi kita ni bapa-bapa semua dan bakal nak jadi bapa, jangan tak mau jadi bapa. Jadilah kamu kedua-duanya bagi ahli keluarga. Ya. Jangan jadi bapa saja. Jadi kedua-duanya. Kamulah bapa kepada anak,
kamulah ulama kepada anak. Jadi kamu itu ada dua yang wajib ditaati oleh anak. Kamu ajar dia agama, kamu bagi dia keperluan dunia. Kamulah ulama baginya, kamulah bapa baginya. Kamu ada dua perkara yang wajib ditaat oleh anak. Ni kata ulama-ulama yang lain sebagai menambah kata Imam Abdullah Al-Mubarak yang wafat tahun 160 Hijrah, seorang tabi'in, seorang tabi'ut tabi'in. Baik. Jadi kita ni jangan jadi bapa saja. Jadi bapa yang juga seorang yang menunjuki jalan akhirat kepada anak. Dia nak ikut, mudah-mudahan dia selamat. Dia tak nak ikut, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dia di hujung-hujung umur. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dia tak didik anak dia ke? Dia didik. Tapi sampai di pertengahan jalan, anak dia tu elemen tak betul. Elemen balancing dia gelong, jatuh parit. Tapi Luqmanul Hakim ni dia tidak berputus asa dengan Allah Ta'ala, memohon rahmat Allah agar menggunakan hidayah taufik pada anaknya. Akhirnya anak dia jadi ulama besar. Jadi kita jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Jangan kita merongut, aku ni doa Tuhan tak terima ke? Jangan. Itu jahat adab dengan Allah. Barangkali itu hanyalah ujian sementara. Dia gezet je. Gezet sekejap, nak bagi anak ni ada pengalaman apa itu dunia. Mahwa dunia, bagi dia kenal sah. Oh, ni nama dia Hard Rock Cafe. Ni namanya Bangladesh. Ini namanya Black Metal. Ini namanya Bangang Man. Ini namanya Bangok Man. Dah kenal dah semua. Balik ke pangkal jalan. Pasal orang ni kadang-kadang jadi cerdik, melalui kena cari pengalaman bodoh dulu, baru dia nak jadi cerdik. Ada orang yang terus jadi cerdik sebab akalnya jitu. Sebab tu kata Nabi, orang yang bodoh, orang yang belajar daripada kebodohannya. Orang yang cerdik ialah orang yang berfikir sebelum terbuat kesalahan. Siapa yang paling bodoh? Banyak kali dah buat salah, tak belajar-belajar dari kebodohan. Itu amat bodoh nama dia. Amat bodoh. Banyak kali dah terkena. Kena lagi, buat lagi. Baik, mudah-mudahan kita terhindar daripada kebodohan. Kebodohan ni puncanya kerana tak kenal Allah. Sufaha ni bodoh bukan dengan makna ajar tak masuk. Ajar tak mau terima. Tu. Sufaha dalam surah Baqarah tu bukanlah dia ajar tak masuk. Dia masuk, ada masyuk. Tapi dia tak boleh nak terima. Sami'na wa asina. Abu Jahal dia yakin Muhammad tu pesuruh Allah. Tapi dia tak mau terima. Pasal apa? Sayang nak tinggal amalan lama. Sayang nak tinggal ajaran nenek moyang. Akhirnya mati dalam kufur. Wal'iyyazubillah. Begitu juga dengan Abu Talib. Duduk serumah dengan Nabi. Jaga Nabi daripada Nabi umur 8 tahun. Tapi akhirnya mati dalam kufur. Pasal apa? Tadilah abah degil dan sayang nak tinggal amalan lama. Ni dua perkara. Sayang nak tinggal maksiat. Inilah punca akhirnya mati su'ul khatimah. Baik. Jadi nak sambung tadi ni sifat ma'ani ni dengan molek ni jangan salah faham dengan ayat yang tertulis di dalam kitab. Dalam kitab-kitab lama, kitab Turas, dia tulis lagu ni. Sifat ma'ani ialah sifat yang ada pada diri Allah yang dengannya Allah memperbuat sesuatu. Ini bahasa mudahnya. Contohnya seperti kudrat.
Sifat kudrat ni sifat yang ada pada diri Allah, yang dengannya Allah berkuasa menjadikan suatu. Kudrat, ya. Iradat pula. Iradat ialah satu sifat yang ada di zat Allah, yang dengannya Allah Ta'ala menentukan sesuatu. Lagi apa lagi? Ilmu. Ilmu adalah satu sifat yang ada di zat Allah, yang dengannya Allah Ta'ala mengetahui sesuatu. Lagi? Basar. Basar ialah satu sifat yang ada di zat Allah, yang dengannya Allah Ta'ala melihat sesuatu. Sama, iaitu satu sifat yang ada di zat Allah, yang dengannya Allah Ta'ala mendengar sesuatu. Begitu juga dengan kalam, iaitu satu sifat yang ada di zat Allah, yang dengannya Allah Ta'ala berkata-kata sesuatu. Baik, 6 perkataan ini bukan pada hakikat. Mesti faham molek. Ini bukan pada hakikat. Ini perkataan, namanya perkataan majaz akli. Jua. Macam aja majaz, mim, jim, alif, zai. Majaz akli, ain, qaf, lam, ya. Apa maksud majaz akli? Kata pinjaman. Allah berkuasa dengan kudrat, ini kata pinjaman. Allah melihat dengan basar, ini kata pinjaman. Bukan hakikat. Bukan hakikat. Faham bu? Siapa beriktikad Allah berkuasa dengan kudrat, kufur. Siapa beriktikad Allah melihat dengan basarnya, kufur. Jadi boleh tak kita kata Allah melihat dengan basar? Boleh kalau faham itu perkataan pinjaman. Tapi tak boleh kalau tak faham itu perkataan pinjaman, jadi haram. Kalau i'tiqad jadi kufur. Dia saja kata ya Allah berkuasa dengan kudrat, tapi tak faham ke benda. Bukan i'tiqad, dia kata ya. Kata tu haram. Kalau dia buat i'tiqad Allah berkuasa dengan zat, dengan Allah berkuasa dengan kudrat, dia i'tiqad, itu jadi kufur. Jadi dalam kitab-kitab turus dia kata Allah Ta'ala berkuasa dengan kudratnya pada menjadikan alam. Itu bahasa apa kita kata tadi? Majaz akli, kata pinjaman, bukan hakikatnya. Bagi memendekkan kalam. Majaz akli ni guna aja untuk memendekkan kalam. Macam kita kata, Minah pergi dapur masak nasi. Minah tu pun jawab, nasi dah masak, buat apa nak masak mak? Jadi bubur lah. Betul tak? Mak dia kata bodoh tu anakku. Minah, itu nama dia majaz akli. Ni hakikatnya. Kau ambil beras, bubuh dalam periuk. Kau basuh-basuh, kemudian kau bubuh air. Kau rebus beras ini sampai kering air, maka lembut gebu beras ni. Tu namanya nasi. Bungok. Mak dia kata ke dia, itu perkataan hakikatnya. Kan panjang nak cakap. Maklumlah Minah ni duduk England lama, tak kerti cakap majaz. Kata pinjaman tak tahu, pinjam duit tahu. Jadi nak kena khabar secara terang-terang lah cara hakikatnya. Pergi dapur, ambil beras, bolam, periuk, basuh. Kemudian bubuh air agak-agak setakok jari kau tu. Kau bubuh dalam cooker. Kau tekan switch ni tau. Nanti bila dah kering, tu namanya nasi. Oh, masak nasi punya. Kan dia pendek. Tu guna majaz, cakap majaz tadi, majaz akli tu. Bahasa pinjaman tu nak memendekkan kalam. Tapi kalau tak faham, dia rebus nasi sampai jadi bubuk lombok. Langsung lagi lombok kat Indonesia. Jadi tak faham, dia masak sungguh nasi tu, jadi bubuk lah. Nasi sudah jadi bubuk. Betul tak? Nah, itulah nama dia
majaz akli. Jadi Allah berkuasa dengan kudrat itu bukan hakikat. Itu adalah majaz akli. Salah ada pengarang kitab tulis Allah berkuasa dengan kudratnya pada menjadikan alam? Tak salah. Pasal apa? Dia faham maksudnya ialah itu bahasa majaz akli. Kita yang ngaji tu kena berguru, jangan baca sendiri. Bila baca sendiri, dia faham Allah berkuasa dengan kudrat. Itu kata berguru dengan syaitan, kata Tok Guru saya. Ngaji dengan setan. Itu Tok Guru bertanya. Pasal apa? Dia faham Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat, ikut kalam kitab yang dia tak pernah pergi ngaji, cuma baca sendiri. Ni bahaya baca sendiri, ya. Sebab tu dia kata belajar tauhid wajib dengan guru yang bersanad. Haram belajar tauhid dari guru yang tiada bersanad. Bukan sunat. Sunat semua orang sunat. Baik. Jadi faham ya? Maka hakikatnya Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Sambung tadi tu kan? Tadi kita kata Allah berkuasa dengan kudrat. Itu cakap bahasa pinjaman. Dalam bahasa Arab dia kata majaz akli, ya. Baik. Hakikatnya macam mana? Baik. Pada hakikatnya wajib beriktikad Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Allah menentukan dengan zatnya yang bersifat iradat. Allah mengetahui dengan zatnya yang bersifat ilmu. Allah melihat dengan zatnya yang bersifat basar. Allah mendengar dengan zatnya yang bersifat sama. Allah berkata-kata dengan zatnya yang bersifat kalam. Boleh? Baik. Maka di sana ada satu perkataan yang dinamakan majaz akli. Satu lagi perkataan yang dikatakan pada hakikatnya. Jadi fahamkan dua. Mana satu majaz akli, mana satu pada hakikatnya, ya. Jadi kalau tahu itu majaz akli, hakikatnya begini, maka tidak dah lagi berdosa kalau kita kata, ya, lihatlah alam hasil kudrat Allah. Tak apa dah. Yang salahnya kalau tak faham, tu jadi haram. Buat i'tikad jadi kufur, ya. Buka dalam kitab-kitab tauhid dia kata haram berkata Allah berkuasa dengan kudratnya selagi tidak beriktikad. Jika beriktikad jatuh kufur ia. Melainkan kita faham Allah berkuasa dengan kudrat, itu majaz akli. Hakikatnya Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Jaga nampak tauhid macam mudah, ya. Kau silap i'tikad, gerbuk, jatuh kufur. Kurang-kurangnya pun berdosa besar. Jadi mubtadi', pembid'ah, ya. Baik. Ada nak tanya? Dulu-dulu kita mengaji dah, bukan? Faham belaka tu Ustaz. Ustaz mari ni yang ke-40 kali dah kami dengar. Nyampah. Ada nak tanya tak? Ni tauhidnya akidah, ya. Jaga molek, ya. 12,000 campur 7,000 tentera Al-Mahdi tu semuanya orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, yang dinamakan golongan yang sedikit. Wa qalilun minasyakirin. Ya. Lain-lain itu semuanya habis. Dan maka kalau kita lihat dalam pesanan ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka mengenai kedatangan Dajjal ni, yang mereka ambil daripada mafhum hadis Nabi ialah jagalah akidah, jagalah tauhid. Ya, kita tak jaga akidah, meremehkan akidah, duk kira ibadah, ya. Puasa Rejab ni ada dalil. Wirid semayang sunat Rejab ada dalil. Duk tekak batu lagi. Kita jangan masuk campur dengan layan ada benda tu. Yang akhir zaman memang Nabi sebut dah. Ya, orang banyak bertekak-tekak dalam hal yang remeh-temeh.
Tapi mereka meremehkan yang usul kepada agama. Apa dia? Akidah. Akidah tidak dijaga. Konon-konon nak cari pahala. Yang seorang membida'ahkan orang ni, yang seorang menyesatkan kawan tu. Elok. Jangan masuk campur kerja lah. Ya. Nak amal-amal tak beramal sudah. Kita nak tak? Aku kau boleh, aku nak beramal. Cuma tak mampu. Pasal apa? Kaedah Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um, selagi ibadah itu tidak bercanggah dengan syariat, maka jalan saja. Sekurang-kurang pun bid'ah hasanat, bukannya dolalah. Maksud hadis Nabi, tiap-tiap yang baru itu adalah bid'ah, tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat, tiap-tiap sesat dalam neraka. Itu dalam bab akidah, bukan dalam bab ibadah. Imam Syafi'i kata dalam bab ibadah, bid'ah tu ada dua. Satu hasanat, satu sayyiat. Akidah tak ada dah. Satu kafir, satu mukmin. Tu cerita dia. Jadi dalam bab akidah dia tak mau bercara. Dalam bab itu pula dia nak bercara. Siapa memberitahu kedatangan Rajab, maka selamat ia dari api neraka. Keluarlah nun yang pangkat-pangkat besar tu. Dia kata jangan sebarkan hadis maudhu'. Siapa menyebarkan hadis maudhu', maka nerakalah tempatnya. Macam neraka tu dia punya. Jangan. Benda tu khilaf sesama ulama hadis ya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata hadis tu maudhu'. Tapi kata Imam Nawawi hadis tu dhaif. Kalau dhaif boleh pakai ya? Apa masalahnya? Tu saya kata dulu, kita jangan sekali-kali menghukum, meletakkan sebuah status hadis kalau kita ni bukan seorang muhabithin pun, melainkan muhabising saja. Muhadithin ni, ya, muhabithin ni kerja dia apa dia? Menyampaikan status hadis yang distatuskan oleh muhaddisin sebelumnya. Kita ni bukan muhabithin pun, tapi nak pandai bising-bising nak menyatakan status hadis. Kita siapa? Ya. Kalau kita lihat status ulama hadis ni ada 7 step dia. Tak ada lah, lain kali nak cerita pun setengah jam ni, kena tulis. Tak tulis tak boleh. Saya seorang je ingat. Jadi yang paling bawah tu siapa dia? Muhabithin. Kita sekarang ni muhabithin tu pun barangkali ada juga yang sampai tahap tu. Kita yang berapa ribu hadis yang kita hafal. Saya hafal satu, an-nikahu sunnati. Lain-lain aku tak tahu dah. Jangan tanya banyak. Tiba-tiba nak mengaku yang ni tak boleh, ni maudhu' ni maudhu' ni. Seolah-olah kita ni muhaddithin. Masya Allah. Jangan cakap lagu tu berlapis. Kata sekian-sekian ulama hadis ini maudhu'. Kata sekian-sekian ulama hadis ini dhaif. Kata sekian-sekian ulama hadis ini mutawatir contohnya. Jangan kita sendiri hukum. Jadi kita ni apa dia? Bukan muhabithin, maha bising-bising nama dia. Jahat adab dengan hadis Nabi. Banyaknya orang hari ni lagu tu kan. Kita tak tahu, kata tak tahu. Ada banyak sebenarnya hadis-hadis dia dalam ilmu tasawuf yang dihukumkan maudhu' oleh setengah ulama hadis. Kita yang tak tahu pun jangan senang kita ikut kataan mereka yang kata maudhu'. Mereka menghukum dengan ilmu mereka. Barangkali mereka tak salah. Kita dihukum dengan tak ada ilmu ni, kita salah. Jadi kita mengkaji pula, pasal apa keluarnya hadis ni? Rupanya ada ulama lain yang kata hadis ni hanya dhaif. Boleh pakai tak? Boleh lah. Tapi yang kata maudhu', kita tawakuf dengan Allah. Dia tak salah dah, sebab dia seorang muhadithin. Macam Ibn Hajar, dia seorang muhadithin, dia tak salah. Tersilap dalam meletakkan satu hadis
kerana ijtihad muhaddisin itu dimaafkan Allah. Tak salah. Kita yang pandai-pandai ni salah nanti. Jadi Imam Nawawi kata hadis tu dhaif. Kalau dhaif boleh dapat. Apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Buka dalam kitab Mustalah Hadis ya. Baik, dia kata apa? Beramal dengan hadis dhaif, beramal dengan hadis dhaif harus dalam bab fadailul a'mal. Haram dalam bab hukum syarak. Nak memfatwa tak boleh. Nak bab fatwa tak boleh. Tapi sekadar bab fadailul a'mal, ni sunat. Bila mari rojab sampaikan pada orang. Boleh pakai? Boleh. Siapa mengkhabarkan datangnya bulan Rejab, maka diharamkan Allah api neraka. Ada orang kata tak munasabah. Tak munasabah Sarawak. Itu adalah pendapat yang telah disebut oleh ulama. Benda tu dhaif. Dhaif tu bukan hadis tu, perawinya tu yang dhaif. Bermakna hadis tu betul lah. Cuma dia statusnya tu dhaif. Maka janganlah kita ni terikut-ikut dengan setengah orang yang suka menghukum-hukum, meletakkan sesebuah hadis ya. Silap-silap baru berdosa, dah jadi dosa besar lah nanti. Jaga-jaga ya, jangan senang terikut-ikut orang. Jangan senang. Hari ni orang senang sangat terikut-ikut. Dulu-dulu ni orang amat berhati-hati. Berhati-hati nak menghukum hadis ni. Sebab siapa? Orang takut kalau takut terhina Nabi, terremehkan hadis Nabi. Lah ni sejak datang Abdul Wahhab ni, itulah orang jadi berani nak meletakkan sendiri status Nabi. Berani orang. Kita jangan ya, ni saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan perempuan rahimahullahu taala, kita jangan begitu. Kita jawab saja, I don't know. Nisful ilmi ma uridu. Setengah di antara ilmu itu berkata aku tidak tahu. Baik, itu lebih selamat. Jangan kita terikut-ikut dengan angin orang-orang Abdul Wahhab tu. Jangan. Ya. Nanti silap-silap kita sudah terrosak. Muhaddisin yang asal tu dia ada bukti dia, dalil dia. Kita ni kita ni yang murid jadi biadab, cakap macam cikgu. Baik. Jadi kita ni kena tahu mana datangnya sanad ilmu itu. Kalau kita kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu pendapat dia. Siapa nak ikut ya silakan, tak salah. Yang kata dhaif ini pendapat Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Ya. Imam Nawawi dengan Imam Ghazali sendiri pun bersalah pendapat dengan sesuatu amalan fadailul a'mal. Contohnya bab solat 100 rakaat malam Lailatul Qadar. Buka Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata sunat pada malam Lailatul Qadar itu ditunaikan solat sunat 100 rakaat 50 salam. Boleh buat? Imam Nawawi kata pendapat itu tiada sandaran. Dah, sudah. Sedangkan dua-dua tu ulama besar tu. Dua-dua tu imam mujtahid muntasib dalam mazhab kita Syafi'i. Ya. Seorang terkenal dengan Ihya Ulumuddin, seorang terkenal dalam Al-Muhazzab. Masya-Allah. Kita nak kata salah Imam Ghazali, nak kata salah Imam Nawawi. Buta ya kita yang salah nanti. Jadi kita kata apa? Itu pendapat mereka yang yang alim dengan ilmu hadis. Kita ni tak tahu, kita kata apa? Aku tawakuf dengan Allah. Dua-dua aku kata betul belaka. Tu ijtihad dia. Macam kita ijtihad nak sembahyang, kita nak solat bukan? Mana lah kiblat ni Tengok matahari pun tak nampak. Pergi pula tidur ke hotel lah. Kita musafir ni. Musafir tengoklah kut siling mana lah nak panah. Tak guna punya kapi, tak bubuh nak panah kiblat. Dah maki kapi pun dah. Ya, kita pula bawa handphone, buka tekan
bateri habis, nak cari kiblat tak jumpa. Allah maaf, kompas tak bawa, tengok matahari tak reti, lagu dah nak sembahyang. Ya, tu sah pasal apa? Syarat sah solat ni 7 perkara. Apa dia? Yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang tiga, suci daripada najis tempat solatnya dan pakaiannya dan tubuhnya. Yang keempat, suci daripada hadas, ada kecil atau ada besar. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, mengetahui kafiat solat. Yang ketujuh, yang paling utama, mengenal Allah. Setengah kitab dia tulis 5. Ya, Tok Guru saya sebut 7. Baik. Cuba kita lihat. Kita nak solat, kena menghadap kiblat. Kata ulama sufi, barang siapa memelihara kiblat hati, nescaya Allah pelihara kiblat dadanya. Duk mana-mana pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk mana kiblat. Jadi fawali wajhaka ila wa fawali wajhaka ila syatral masjidil haram. Bukan ila, tak ada ila. Wajhaka, fawali wajhaka syatral masjidil haram, ila masjidil haram. Surah Baqarah kan? Maka hadapkanlah olehmu ya Muhammad ke arah masjidil haram. Bila tu? Pada hari nuzul Quran. Kata setengah ulama 17 Ramadan, kata setengah ulama 24 Ramadan tahun 2 Hijrah. Di mana berlaku? Masjid yang dikenali hari ini, Masjid Zulkiblatain. Nabi tengah solat Asar menghadap ke Masjid Al-Aqsa, turun ayat itu dalam solat. Nabi pun mengubahkan dadanya ke arah Masjidil Haram. Maka jadi 2 kiblat lah. Mula-mula Masjid Al-Aqsa, kemudian Masjidil Haram. Seolah-olah Nabi nampak mana kiblat tu. Maka kata ulama tasawuf, barang siapa menjaga kiblat hati dengan Allah, Allah jaga kiblat dadanya dalam solat. Dia jagalah kiblat hati. Apa kiblat hati? Memandang af'alullah. Maka kita ni, kata Tok Guru saya, sentiasalah jaga memandang af'alullah. Orang perempuan nak masak, jangan rasa aku pandai. Allah yang gerakkan aku membasuh beras. Allah gerak aku memasak nasi. Allah menggerakkan aku memegang pisau. Allah menggerak aku siang ikan, potong sayur. Wirid yang tu ya lebih besar pahala daripada wirid Al-Quran, wirid yang bangsa Arab yang lalai hati daripada mengingat Allah. Walaupun zikir tanpa ingat Allah lebih baik daripada langsung tak zikir, tapi kita ni janganlah duduk tahap tu sampai tuha. Kan ada pepatah ulama kata, zikir walaupun tak ingat Allah lebih baik daripada langsung tak berzikir, tapi jangan duduk di tahap itu selama-lamanya. Upgrade sikit. Jadi kita zikir dengan ingat Allah. Kalau kita tak mampu nak ingat Allah dalam zikir yang bangsa Arab, terus zikir yang Melayu yang boleh mengetuk hati ingat Allah. Ya, antaranya kita memasukkan dalam hati kita perasaan Allah menggerakkan kita. Contohnya tadilah, Allah menggerakkan aku memotong daging ni. Bukan kuasa pisau, bukan kuasa tangan. Di samping kita mengingati ilmu yang kita belajar, ya, secara tak langsung kita meneguhkan hati kita memandang af'alullah. Tu nama dia tauhidul af'al, memandang af'alullah. Dia siapa jaga kiblat hati di luar solat dan di dalam solat, nescaya Allah Ta'ala jaga kiblat dadanya walaupun ia tiada mengetahui
arah kiblat untuk menunaikan solat. Ni cerita ni hak orang, saya pun tak ada lagi ni. Cerita hak orang lah ni, kata ulama tasawuf ya. Jadi jaga tu, kita bawa kereta kita driver ni ya tuan-tuan. Ya, pandang Allah yang menggerakkan aku pula steering, bukan pandai aku. Jadi kalau kita ingat Allah, tiba-tiba accident, kedebam, kena, mudah-mudahan mati syahid. Pasal apa? Mati dalam ingat Allah. Bukanlah mesti kita ingat Allah tak mati. Sayyidina Hamzah pun syahid, kita ingat Allah lah. Dia penghulu syuhada bukan? Jasadnya masih utuh sampai hari ni Orang pernah jumpa dia masa dia orang pergi kubur, masih utuh sampai hari ni. Tanda-tanda kesyahidan dah, walaupun dah lebih 1500 tahun hampir 1500 tahun, 1400 tahun 1400 tahun, lebih 1400 tahun, masya-Allah baik. Jadi jaga kiblat hati tu ya. Kita malas nak berzikir, bukan malas, tak rajin. Kata malas ni tu ustaz ni kata kaku ustaz ni rajin sangat ke? Malas juga. Jadi kita ni tak apa rajin nak baca-baca itu, nak baca-baca ini. Hadirkan dalam hati itu perasaan apa tadi itu, memandang af'alullah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ata'illah kata, Syekh Ata'illah kata, orang beribadah ni dah 3. Yang pertama, abidun bi ghairi aqlin. Yang kedua, abidun unzuru ila fadlum minallah, fadlim minallah. Yang ketiga, abidun ahli ibadah unzuru ila tauhidil af'al. Yang pertama, orang ahli ibadah beribadah, dia kata apa? Ibadahnya ada 3 jenis. 3 jenis orang ibadah. Yang pertama, ahli ibadah yang tidak menggunakan akal. Abidun bi ghairi aqlin. Ahli ibadah yang tak guna akal. Macam mana? Bila rajin buat, malas tidak. Tu dah. Bila mari COVID-19, baru nak baca qunut nazilah. Belum datang COVID-19, baca qunut enggak. Main subuh pun tak. Lawan hukum Tuhan. Baru nak baca Yasin. Baca Yasin sebab apa? Sebab nak minta tolongan Tuhan. Jangan sampai COVID-19 ni membunuh. Dalam masa yang sama, lawan hukum Tuhan. Aurat tak tutup juga. Hukum Allah tak buat juga. Ini namanya abidun bi ghairi aqlin. Ahli ibadah tak pakai akal. Han minta kat Tuhan, han lawan Tuhan. Ini apa jadi dengan orang lagu ni? Inilah hamba yang dimurkai Allah. Allah murka dengan orang lagu ni. Allah Ta'ala murka orang lagu ni. Sesak baru nak minta doa dengan Tuhan, baru ingat Tuhan. Setengah orang tu senang nak ingat, baru ingat Tuhan. Susah, lupa Tuhan. Setengah orang tu susah, baru nak ingat Tuhan. Senang, lupa Tuhan. Dua-dua ni dalam murka Allah. Ghadaballahu bihim. Masya Allah. Jadi kita ni jangan jadi orang lagu ni, kata Ta'ala. Jadi orang nombor 2 sekurang-kurangnya. Kalau tak boleh, jadi orang nombor 3. Nombor 2 macam mana? Orang yang memandang fadlum minallah. Tu lagu Ya Hanana tu. Zalika fadlum minallah. Jangan tu sebut apa dia? Orang yang memandang inilah limpah kurnia Allah. Macam Nabi Sulaiman kata dekat Ratu Balqis. Ratu Balqis puji dia, cantiknya istana kau ya Nabi, wahai Raja Sulaiman. Apa kata dia? Haza min fadli rabbi. Inilah limpah kurnia Tuhan. Jadi bila kita beribadah ni, kalau tak boleh nak rasa memandang perbuatan Tuhan, hadirkan dalam hati, inilah limpah kurnia Tuhan yang menggerakkan aku. Bukan bijak aku, bukan pandai aku, bukan rajin aku. Jadi nombor 2 ni wajib. Nombor 3 tu semata-mata zalika fadlun minallah yu'tihi man yasha. Semata-mata limpah kurnia Allah pada siapa yang dia nak beri.
Bila Allah Ta'ala bukakan di dalam hatinya, dikurniakan tajalli Allah, maka sentiasalah ia memandang tidak ada yang terbit di alam melainkan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Baik, kita berlatih biar timbul. Biar timbul, Allah yang menggerakkan kita, bukan gerak sendiri. Baik, habis. Itu contoh tadi kudrat, iradat. Al-muta'alliqani bi jami'il mumkinati, yang ta'alluqlah dengan sekalian mumkinat. Minggu depan kita sambung pula apa maksud ta'alluq. Al-muta'alliqani, yang ta'alluqlah keduanya dengan sekalian mumkinat. Kita sambung minggu depan, to be continue next week. Apa maksud ta'alluq tu Apa dia ta'alluq? Bukan ta'alluq macam Sa'ad bin Abi Waqqas ta'alluq Sepanyol. Itu ta'alluq ya. Ni ta'alluq sifat makni ni apa? Kita tahu belaka dah, baca banyak kali dah ni. Cuma kita ulang-ulang. Dah tahu biar tahqiq tahu, biar jangan terpadam dalam hati. Sebab kata ulama tauhid, kata Imam Syarqawi dalam kitabnya Hudhudi, Syarqawi ala Hudhudi, dia kata, kitab tu kitab Arab, lebih kurang Melayu bahasanya lagu ni. Ulang-ulangilah mempelajari ilmu tauhid hingga jadi sebati dengan darah daging. Siapa ilmu ni? Afatul ilmi nisyan. Penyakit ilmu tu lupa. Jadi kita jangan biar dia lupa Walaupun dah tahu, kita ulang. Biar sebati. Sebab apa? Ilmu ni payah nak sebati sebenarnya. Sebati ingat, tak sebati nak beramal. Contohnya apa dah? Tanya orang lelaki-lelaki. Pergi Jumaatnya, adalah dia sebut kat depan tu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Pak Imam Tok Khatib yang baca tu pun tengok Hindustan kat rumah. Maknanya ittaqullah Biasa apa itulah tanda dia apa dia. Walaupun diulang-ulang sebut, nak aminnya payah. Betul tak? Itu baru sebutir. Apa dia? Ittaqullah. Ni kalau kitab ni banyak butir. Macam mana nak bagi sebati itulah kita, walaupun kita dah tahu, kita ulang. Sebab apa? Kawan nak jadi muttaqi ni kena ada tauhid. Kawan nak jadi muttaqi ni kena ada tauhid yang sebenarnya. Biar mulahazah dengan darah daging ilmu tauhid kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa. Baik, kita berhenti cakap tu dulu. Tuan-tuan, tanda dia kat mana? Al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bijami'il mumkinati. Baca sebaris Ustaz. Baca sebaris lah. Kalau baca kitab panjang dia dah semuka ni. Dia baca sebaris jadilah. Biar lambat habis mafhum ni. Bukan nak perhabis kitab. Orang ada setengah orang dia suka perhabis kitab. Habis dia kitab tak faham benda. Buat apa? Biar kitab kita lambat habis, tapi kita dah lebih daripada isi kitab dah kita ngaji. Mudah-mudahan Wallahu alam. Ada nak tanya Tauhid ni jarang tanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.